السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدار الآمين. Tak bagi. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ikhwan muslimin rahimakumullah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya dapat kita berkumpul sambil beristirahat di tengah hari ini. Bersama kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Muhimmah dan sikit sebanyak menambahkan kefahaman kita, mempertikatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dalam muka surat 13. So, 14. Dua sebelah bawah. Baik. Sungguhnya telah diriwayatkan daripada Asma' anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Asma' ni ketika kisah hijrah, ya, masa kecil, baru 7 tahun 8 tahun, ya, Asma'. Masa peristiwa hijrah Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam Gua Sur, ya, Asma' ni lah yang membawa makanan, ya, sambil membawa kambing-kambing sebagai helah. Kemudian dia panjat gunung tu. Dia budak kecil lagi, perempuan pula tu, berdarah-darah tangan, ya, memanjat gunung Bukit Sur untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Asma'. Sejak kecil dah berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Jadi dia meriwayatkan bahawa sungguhnya ia berkata, kata Asma', telah mengawinkan akan aku oleh Zubair, padahal tiada baginya di dalam bumi ini daripada harta. Makna Zubair ni miskin, ya, mengawini Asma' binti Abu Bakar, ya, Siddiq, dan tiada memiliki ia akan sahaya. Kalau hari ni tak ada orang gaji lah, buat kerja sendiri, nak bayar gaji tak ada duit.
Ya. Dan tiada memiliki sesuatu yang lain daripada satu kuda. Dia hanya ada seekor kudanya dan satu untanya yang mendirus makna mendirus, menyerang, mendirus kebunnya. Ya, dia gunakan kuda unta ni untuk menyiram kebun-kebun bawa air. Maka adalah aku memberi makan akan dia, dan aku mencukup akan dia belanjanya, dan memeliharakan akan dia, dan aku menambah biji benih, biji kurma makanan bagi untanya. Menumbuk, ya, dia menambah biji benih kurma makanan bagi untanya. Ni biji kurma ni dia khasiat untuk unta-unta, kuda-kuda. Dia orang pecahkan biji kurma tu bagi makan. Jadi dia kuat otak-otak. Ya. Orang sakit sendi tu, buah biji kurma tu direbus. Pecahkan dia, rebus, minum air. Hilang sendi-sendi. Ya. Sakit-sakit sendi. Kat Mekah nak tawaf, nak sa'i, Tok Abu sarankan minum air tu lah. Jangan dibuang biji kurma tu, kumpul je, nanti rebus buat minum. Ya, untuk sakit-sakit sendi. Jadi kuda ni sahabat-sahabat beri makan biji kurma yang telah dipecahkan. Tu tumbuk tu bukan tambah ya. Dia tumbuk, dia pecahkan biji kurma tu beri makan. Jadi Asma' ni lah duk bantu supir tadi. Supir miskin. Jadi Asma' nak tolong beri makan kuda dia, unta dia ya. Dan lagi aku memberi makan akan dia, dan memberi minum air akan dia, dan aku menjahit timba kulit. Dulu buat daripada kulit, kirbah dia panggil tu, air, tempat air tu ya, baldi tu dijahit dengan kulit, dia panggil kirbah. Dua kolah tu, dua kulit tu lah ya, kulit unta, kulit lembu yang besar-besar tu dijahit, buat guni, isi air. Dua tu, dua kolah lah ya, panggil kirbah. Dan aku menggiling akan tepung gandum. Teruk ya, Asma' ni khidmat dengan suami dia, beri makan unta, tumbuk kurma, nak pecahkan biji kurma tu bukannya mudah, keras, kedeguk ya. Lepas tu beri makan pula, lepas tu kisar pula gandum ya. Dan menggiling akan tepung gandum dan sa'ir ya, syair. Dan aku perbuat akan dia roti. Dah tumbuk tepung ya, kisar gandum tu tumbuk buat tepung tu diuli buat roti pula. Semua kerja dia berlaku. Hari ni membeli je, letak kat dapur, tak bersih 3 bulan. Naik bubuk gandum tu. Ya, dia punya rajin. Dan adalah aku memindahkan biji kurma, padahal aku junjung di atas kepalaku daripada perjalanan 2 sulus parsakh. 2 sulus 2/3 parsakh. 1 parsakh 3/4 batu. Ya. 1 parsakh 4 batu, 2/3 parsakh. Tak sampai 4 batu lah, 3 batu. Jalan. Ya. Junjung kurma tu. Jadi apa nama tadi? Junjung buah kurma. Ya. Hingga menyuruh akan daku oleh bapa aku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan satu khadam perempuan berkhidmat akan daku. Sayyidina Abu Bakar kesian ke anak dia. Ya, suami dia tak mampu nak bagi, bapa mertua beri. Ya, pak dia sendirilah beri dekat Asma', hamba seorang untuk tolong anak dia. Maka memedai akan daku
dan memeliharakan ia akan daku, maka seolah-olah memerdekakan ia akan daku daripada khidmat ini. Maka adalah sebab baik perempuan itu adalah cita-citanya itu membaikkan dirinya dan memeliharakan badannya. Ini air untuk pelihara badan kita buat. Ya. Ada kaitan sebab kita bawa hari ni. Air ni ada kaitan untuk rumah tangga. Ya. Nak bagi badan kita sihat, awet muda. Untuk suami, bukan untuk orang lain. Suami pula untuk isteri, untuk cari nafkah, untuk keluarga. Sebab dan tak saat nak kerja, tak boleh tak? Ya. Dan mengerjakan pekerjaan dalam rumahnya serta sembahyang fardu yang 5-nya. Dan puasa pada bulan Ramadan. Dan memeliharakan ia akan parasnya kemaluannya. Dan mengikut bagi suruh dan tegas suaminya. Nescaya kalau dia boleh buat begitu, masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhannya. Ya. Tak payah nak kerja kat luar lah. Khidmat dengan suami. Ya. Khidmat dengan suami. Buat kerja di rumah je. Dah boleh masuk syurga. Tapi kena khidmat dengan suami lah. Jangan menyakitkan hati suami dia. Ini satu tambihun, satu peringatan pada menyatakan kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isterinya sebab berkahwin. Ini jadi takut nak kahwin ni kalau kita tahu. Tak kahwin selamat. Lepas kahwin celaka dia. Suami ni sebab apa celaka? Tengok. Dapat isteri yang tak soleh. Ya, yang tak solehah. Maka iaitu berapa perkara? Banyak perkara lah, ya. Orang lelaki ni lepas kahwin celaka, sebelum kahwin selamat. Ya. Setengah daripada benda yang mencelakakan lelaki setelah berkahwin, bahawa tiada mudah memberi belanja isterinya itu daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu memberi nafkah. Maka adalah berkahwin itu sebab yang meloloskan dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman sekarang ini. Maka adalah di dalamnya itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Yang pertama, membinasakan lelaki lepas berkahwin, ya, payah nak dapat makanan yang halal. Ya. Dia orang miskin katakan. Masa tak kahwin tu, seorang-seorang boleh lah makan apa yang ada. Bila dah berkahwin, nak yang elok sikit. Nak beri anak bini makan. Dan kan dia orang miskin, pangkat pun tak ada, siji pun tak ada. Habis nak buat kerja, kadang-kadang terpaksa buat juga benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengan rasuahnya, dengan curinya, setengah-setengah lah, bukan semua. Ya, ada kalangan lelaki begitu. Lepas kahwin, jadi celaka. Sebab apa? Nak menunaikan belanja rumah tangga. Maka terpaksalah membuat benda yang haram. Ya, rasuah contoh banyak berlaku, ya. Anak-anak nak belanja sekolah ni akhir tahun ni. Beg sekolah lagi, buku lagi, yuran tu yuran ni dah pening kepala. Ya. Gaji tak berapa nak cukup. Terpaksalah beli 4 ekor. Ya, kalau beli 1 ekor tak apa, masak sup. Ini 4 ekor dia beli. Haram, ya. Kalau 1 ekor halal. Boleh rebus buat sup, ya, sup ekor. Ini 4 ekor. Tu 4 ekor. Kedai Toto tu dah. Ya, beli kat kedai Toto tu, ya. Haram. Tapi terpaksa nak sara nak isteri. Jadi celaka dia. Duk tak kahwin dulu elok je. Dapat kahwin dah jadi celaka. Itu antara contoh. Ya, antara mereka yang jadi celaka lepas kahwin sebab tak mampu nak sediakan nafkah yang halal, terpaksa cari yang haram, ya. Banyak berlaku. Ya, kadang-kadang isteri pula tak faham nak tu nak ni. Ya. Mak mertua pula duk tekan kat belakang, kau minta lah kat suami kau tu baju buruk je, kereta buruk, tukar kereta baru. Dah. Jadi bila tukar kereta baru,
Jumpa Alung. Duit tak cukup ni. Pinjam kat Alung. Dapat duit haram. Ya. Duduk dalam cukup dah naik babi lah, tak naik kereta riba ni. Kereta beli daripada sumber riba, serupa naik babi. Benda haram. Baik tangkap babi tu naik pergi kerja. Ya. Adapun segala orang yang bujang, ghalib yahjastra daripada makanan itu. Orang bujang ni duduk tepi jalan boleh hidup. Apa yang ada makan. Ya. Tapi bila dah berkahwin, terpaksalah sediakan tu semua tu. Sedangkan dia tak mampu. Jadi tuntutan, tekanan-tekanan itu menyebabkan kadang-kadang dengan sebab iman dia tak kuat, terpaksa dia mengambil yang haram. Maka jadi celakalah dia setelah dia berkahwin. Orang begini elok jangan kahwin. Puasalah setiap hari. Kalau dia tahulah aku lepas kahwin aku memang tak mampu sedia nafkah, terpaksa buat begini, jangan kahwin. Cari dulu jalan, ya, untuk sediakan nafkah untuk isteri, anak isteri. Kalau dia kahwin juga, maknanya dia menempah kecelakaan dalam hidup dia lah, ya. Dan tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya seorang hamba Allah Taala hentikan ia pada dekat neraca pada hari kiamat. Didirikan seorang lelaki, dia berdiri sebelah timbangan mizan di hari kiamat. Ya, orang menimbang itu dia duduk sebelah, duduk berdiri situ. Ya. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan. Orang alim lah ni, orang soleh, ya, orang soleh, orang rajin beramal. Seumpama bukit yang besar, banyak pahala dia. Pahala sedekah dia, pahala haji dia, pahala zakat dia, pahala puasa dia, pahala buat kebajikan. Cukup banyak, membukit pahalanya. Ya. Kemudian maka ditanya akan dia daripada memeliharakan ahlinya, dan daripada hartanya, dan daripada dirinya dengan memelihara mereka itu. Dan ditanya daripada hartanya daripada mana ia mengusahakan akan dia, dan pada apa membelanjakan akan dia, hingga habis segala amalnya yang kebajikan, dan dituntut balas baginya kejahatan itu. Dan tiada tinggal baginya satu kebajikan jua pun. Menyeru oleh malaikat, yakni berteriak ia di hadapan orang yang banyak dengan katanya, inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu oleh segala ahlinya dalam dunia, dan terkaya ia pada hari kiamat ini dengan segala amalnya. Orang ni soleh, pahala banyak. Kalau seorang-seorang dia tu dah selamat masuk syurga dah. Ya. Tapi dengan sebab ada kaitan dengan ahli keluarga pula, dengan isterinya, dengan anaknya. Ya. Jadi pahala-pahala tadi terpaksa menebus kesalahan-kesalahan dia pada isteri, pada anak. Anak tak sembahyang, dia biarnya. Ya. Anak tuntut tu, aku nak masuk syurga neraka dah, ya Allah. Sebab ayah aku tak ajar aku, tak tegur aku. Aku tak reda. Aku nak tuntut hak aku. Maka ambil pahala ayah dia beri ke anak tadi. Kurang sikit. Isteri pula begitu. Ya. Nak masuk neraka dah ni, rambut tak tutup. Duk poyo dengan lelaki lain. Suami tak tegur, najis. Ya. Kau duk sembahyang, banyak pahalanya. Tapi isteri duk luar tu, tak tegur, nak masuk neraka. Maka isteri kata aku tak reda. Dia sepatut tegur aku, dia suami aku. Kenapa dia tak tegur aku kat dunia dulu? Ambil pahala suami, beri kat isteri. Ya. Itu cerita pula pasal nafkah pula. Ya. Isteri ramai, anak ramai ni duit tak cukup.
Ambil mana? Rasuah. Dosa rasuah tu padam pula pahala-pahala dia tu. Ya, lama-lama dia jadi muflif. Kita panggil orang yang muflif dia pada mahsyar. Bawa pahala banyak. Tapi sebab dosa-dosa ahli tu yang dia abaikan dia dunia ni. Anak tak sembahyang, isteri tak sembahyang, anak tu tutup aurat, isteri tak tutup aurat. Dia poyo-poyo gitu. Ya, bergelomok dengan maksiat dia biarnya. Semua tanggungan ayah tu, ya, akan tanggung tu di akhirat besok. Sembahyangnya tu tak dapat nak tebus dosa anak tadi. Habis pahala gitu je. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya sungguhnya pertama-tama yang bergantung dengan seorang lelaki pada hari kiamat itu iaitu ahlinya. Yang mula-mula sekali akan dakwah kita di akhirat. Dia bukan jadi pembela, pendakwa raya. Kat dunia ni anak bela kita, isteri bela kita. Di akhirat besok anak sendiri jadi pendakwa raya. Pendakwa maknanya dia tuduh kita dah, charge atas kita. Anak tadi, isteri yang mula-mula sekali bukan orang lain, anak sendiri tuan-tuan yang mula-mula datang tuntut hak dia daripada kita. Isteri kita sendiri mula-mula sekali datang tuntut hak kita, hak dia daripada masyarakat. Itu belum orang lain lagi, dengan jirannya, dengan sahabatnya. Ya, Allah. Maka memerintahkan mereka itu akan dia antara di hadapan Allah Ta'ala. Maka berkata oleh segala ahlinya, hai Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kamu daripada lelaki ini. Maka bahawa sungguhnya ia tiada mengajari akan kami akan satu hukum yang kami jahil akan dia. Suami tak ajak isteri hukum agama, tak ajar anak hukum agama. Wajib ajar 4 ilmu tuan-tuan pada anak isteri kita. Ya, fiqh, 3 ilmu, fiqh, tauhid, tasawuf tu wajib, fardu ain. Yang lain tu pada kepayah aja, yang kita duk ya kejut pagi-pagi lagi. Sah payah cari duit nak beli kasut, beli buku, pada kepayah aja tu. Yang wajib 3 ni, fiqh, tauhid, tasawuf. Ni akan dituntut awal-awal daripada masyarakat besok kalau tak ajar. Fiqh tu pula 4 nak kena ajar. Ibadahnya kena selesai. Nabi uduk pun kena tak kerti. Basuh kaki dulu, baru basuh muka. Dia kata sebab kaki kotor, muka tak kotor, mana basuh kaki dulu lah. Jawab dengan ustaz. Ya, ambil uduk. Fiqh tu ibadah dia, muamalat dia. Kita nak suruh anak kita pergi beli, tak ajar dia buat muamalat, berdosa. Siapa yang nak berjual beli kena belajar buat muamalat. Apa dia syarat sah jual beli, rukun-rukun jual beli. Ya. Nak sewa menyewa, apa rukun sewa menyewa, nak sewa kita balik kampung ni. Jangan sewa lagi tak belajar buat menyewa. Nak duduk rumah sewa, keluar duduk kat luar pintu dulu. Balik belajar sewa pun masuk balik. Ya. Sebab apa? Beramal tanpa ilmu, berdosa. Ya. Nak minjam harta orang, kena belajar bab meminjam, rukun-rukun meminjam. Ada dalam Islam semua komplit. Tu bab muamalat belaka tu. Ya. Nak tempah, tu panggil bai'us salam. Tu kita nak tempah kuih raya, tempah baju raya, kena belajar bab bai'us salam dulu. Yang main tempah aja. Apa rukun tempahan. Ya. Berdosa tempah tanpa belajar bab bai'us salam. Tu siapa tanggung tu? Suami lah, tak ajar isteri. Isteri duk tempah kuih raya tiap-tiap tahun. Tu anak nak pergi beli gula, anak tak balik, tak sah jual beli. Dia syarat nak jadi jual beli, nak akad ni, dia kena balik. Kalau tak balik, ayah kena tulis surat, beri ke anak tu, tunjuk kat orang kedai. Kalau membeli gitu tak sah, berdosa. Kecuali kita taklid pendapat Imam Nawawi.
yang mengatakan sah jualan mu'atah. Tu dah belajar kan? Kena taklid situ baru tak berdosa. Jualan mu'atah nama dia. Tu kena belajar dalam bab muamalat semua. Ada mengaji bab muamalat sini kan? Tak ada. Tak ada, balik cari kat surau-surau, masjid-masjid, supaya lepas dosa-dosa kita. Bukan kita aja, anak kita nak beli, ya, isteri kita. Tu semua pertama-tama akan dakwa daripada masyarakat. Ya. Tu bab munakahat dia. Dia nak kahwin besok anak tu. Yang perempuan tak apalah, suami dia ajak. Tu yang lelaki tu, kita kena ajak. Ayah nak kahwin, boleh tolong pinang tak? Kamu dah belajar belum bab munakahat? Mi nak ajar dulu. Kalau tidak, jangan pinang, berdosa dengan ayah sekali. Berkahwin tak apa belajar bab munakahat, berdosa. Kena tahu rukun-rukun akad nikah, ya, rukun nikah berapa. Tahu sekarang ni tambah satu lagi, khusus. Tak khusus tak sah nikah dah. Ya. Ya. Kena tahu belaka. Tu ilmu agama yang orang ambil ringan-ringan je hari ni. Dan kita ni hidup mesti beragama kan. Kena ambil berat. Jalan itu sampingan je, kerja-kerja ni sampingan. Cari rezeki ni sampingan untuk kita nak laksanakan agama di muka bumi ini. Andai kata dah ada rezeki, tak perlu kerja, tak payah kerja, laksana agama je lah. Tapi sebab kita perlu bekerja, kena kerja sebagai sampingan untuk membantu laksanakan agama Allah di muka bumi ini. Tapi dah jadi yang kedua pula agama tu, kerja pertama pula. Ya. Sebab apa? Didikan awal tu tidak didedahkan, tidak diberi oleh ibu bapa. Ya. Dan adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram. Apa nama suami tadi cari nafkah yang haram, kerja pula kat kalang-kalang kasbat tu, ya, walaupun jadi jaga sekalipun haram, ya. Yang berkaitan dengan arak ni 10 golongan tu. Begitu juga yang riba-riba tu 10 golongan semua. Tukang catatnya, tukang jaga pintu banknya, ya. Itu semua akan melibatkan dosa. Dapat rezeki, beri makan anak. Anak tu besok masuk neraka, makan benda haram, ya. Allahmu nabatat minal haram fannaru awla bih, kata Nabi. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, neraka lebih utama untuk dia. Jadi dia masuk neraka tu anak ni, isteri ni, sebab suami beri makanan haram. Dia tak reda, tuntut dapat Allah ambil pahala suami. Sebab tu kena jaga baik-baik. Nak cari rezeki, pastikan betul-betul halal, ya. Padahal kami tiada mengetahui akan dia. Maka ketika itu membalas oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan siksa yang amat sangat. Yazbillah min zalik, ya. Nak kena jaga. Jadi kita kena usahalah sikit-sikit semua mungkin, ya. Ada perubahan, ya. Pastikan anak-anak terdidik, ya. Kalau tak mampu didik, hantar kepada ustaz-ustaz, guru-guru yang boleh mendidik dia, ya. Jangan kita tak mampu didik, kita biar anak kita tu tak didik dengan didikan agama. Dunia boleh cari, tuan-tuan. Dunia ni kalau kita tak ajar pun, anak besar dia pandai cari sendiri. Kambing tu ada ayah dia cari ajar, dia cari makan, tak ada. Dia besar pandai je cari makan sendiri. Akhirat tu, agama tu yang sangat perlu dia ajar, ya. Supaya kita selamat di akhirat, ya. Setakat selamat kat dunia ni tak ke mana, tuan-tuan, ya. Senang yang sementara, ya. Setengah-setengah mereka hanya penting masa tua je. Ya, besok, ya, anak tu dah kerja besar, dapatlah senang sikit masa tua besok, ya.
dapat tupang dengan anak-anak. Sekadar tu je. Dia tak mikir dulu lepas akhirat esok tu. Anak tu boleh bantu ke atau dakwah aku. Syafaat anak boleh menjadi syafaat bagi ibu bapa. Anak-anak yang hafiz dia tarik 10 orang masuk syurga. Ya. Anak juga boleh tarik ayah ke neraka. Tu di padang mahsyar besok. Maka pandai-pandailah kita mendidik anak isteri. Sebab tu setengah-setengah mereka takut nak berkahwin, takut tak mampu nak mendidik ahli keluarga. Kitanya dah berkahwin ni, kena usahalah semampu mungkin untuk mendidik ku anfusakum ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, surah Tahrim. Hei orang beriman, naklah kamu jaga diri kamu, anak isteri kamu daripada neraka Allah Ta'ala. Yang mana neraka ini duk menjaga dia malaikat-malaikat yang sangat syidad, ghilaz, sangat bengis, garang. Ya, Allah kata syidadun ghilazun la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka takkan durhaka apa yang Allah suruh buat berlaku. Ya. Bahkan mereka ini tidak ada belah ihsan. Allah tak cipta rasa kasihan dalam hati malaikat duk jaga neraka ni. Jadi dia tak ada kisah dengan orang. Kita kat dunia ni jahat-jahat orang kadang-kadang ada juga rasa belah dah. Jahat-jahat dia pun. Ya. Ini tak ada. Di akhirat besok malaikat tidak dicipta dalam diri dia itu rasa belas ihsan. Dia azab-azab sungguh, dia bantai-bantai sungguh. Ya. Banding jerit-jeritlah gitu. Dia kata, ya. Zuku azaban nar. Dia kata, rasakan azab ini. Itu kerja dia. Ya. Dia bengis. Ya, dia maki-maki hamun orang neraka. Ya, malaikat. Ini tuan-tuan yang dikasihi Allah Taala, ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak tu ya dapat kita jadi panduan lah. Kita menambah baikkan lagi apa yang sudah ada, ya. Kalau kita rasa yang kurang, kita cari tambahkan, ya. Untuk agar supaya kita mendapat bahagia dunia dan akhirat. Ya, ada sedikit pengumuman, bukan pengumuman, apa nama, iklan, selingan pasal air tu ya. Air itu sebenarnya air khataman Quran 30 juzuk. Gunakan untuk cari dana lah. Tapi biasa kita guna air ni, air gaul ni. Ni kita beli berterai-terai lah. Ya. Tapi sebulan yang lalu kita dah mula gunakan air kangen. Tu kertas-kertas saya bagi tu. Salah tu, air kangen. Bahasa Jawa, rindu tak? Kangen. Bahasa Jepun, kembali asal. Ya. Yang mencipta ni tu ada yang sebelah tu dua gambar tu. Seorang yang tua, seorang yang muda. Habis dari salah tu ada. Ya. Ada yang lebih lagi. Tu yang mereka dia ni. Umur dia dengan umur yang orang tua dia sama bayar. Nampak tak? Ya. Ini dia mengkaji air Zam-Zam. Allah bagi tuan-tuan bila kita berusaha menjada wajada. Siapa berusaha dia dapat. Jadi dia tengok mengapa air Zam-Zam ini ya sentiasa memberi khasiat kepada manusia. Jadi dia ambil inisiatif, dia kaji. Rupanya dalam Zam-Zam itu banyak mineral, lebih 100 mineral. Kemudian air Zam-Zam itu alkali yang paling tinggi. Jadi Jepun ni dia kaji, dia dapat meniru alkali Zam-Zam. Cuma dari segi mineral dia tak dapat nampak. Ya. Sebab Zam-Zam mineral tu pada Allah Taala. Daripada syurga. Itu dia kalah. Ya. Mungkin Allah nak izinkan akan datang, wallahu a'lam. Dekat ni dia dapat meniru alkali. Alkali ya dalam mencipta mesin untuk proses air. Air kita tu, air pipe tu diproses mendatangkan alkali tertinggi. Kerana badan kita ikut pakar-pakar, ya, pakar-pakar perubatan Jepun, Amerika dan sebagainya,
asal datang penyakit ni bila badan kita penuh dengan asid dan kurang oksigen. Apa saja penyakit. Bila banyak asid, punca segala penyakit. Darah tingginya, kencing manisnya, jantungnya, buah pinggangnya, ya. Itu asbab musabab Allah jadikan. Dan makin tinggi alkali, makin badan dia jadi sihat. Ya. Sempat saya nak buat demo sikit 5 minit ni. Ya. Nak tunjuk air alkali yang kaji, ya, oleh pakar Jepun. Saya nak pinjam air ni sikit. Gaul. Air ustaz. Air penceramah air ni biasa. Ya. Ni air gas. Anak-anak kita suka minum. Lepas ni jangan nak pergi minum ni. Ya. Punca segala penyakit. Ni air Mission Tapis Kowe. Kat sekolah saya 5,000 satu. Saya beli 2, 10,000 sebelum ni. Air ni air tapis 5,000 satu mission. Ni air mineral. Tempat kita tak ni. Kan tak kerja pula. Air pun lagi nak letak sini. Air kangen. Tu air yang tu. Yang kita buat air khatam tu. Kita ada tester ni. Tester ni boleh dapat di farmasi untuk mengukur pH. Sebelum tu tuan-tuan boleh tengoklah kertas tu. pH sesuatu, dia ada color dia. Makin tinggi alkali dan makin rendah, makin tinggi asid sebelah kiri. Ini color. Air pahit kita tak tengah ni. Air pahit undang-undang kerajaan dia mesti proses sampai 7 pH. 7 pH dia tengah-tengah antara alkali dengan asid. Lagi tak dapat 7 pH dia tak benar akan lepas. Dia kena proses sampai dapat 7 pH. Itu undang-undang kerajaan. Sebab kalau dia ada asid dia akan berkaratkan pahit. Makin tinggi alkali, dia color dia hijau, ni biru, dah alkali. Ni makin tinggi, makin jet. Ini asid. Makin tinggi asid, makin tinggi asid. Dah tengok dalam kertas ni ada. Ya. Itu kita buat bandingan. Mula-mula air minuman. Air mana? Gaul. Air berkat. Air gas. Semua air gas begini. Coca-Cola ke, Pepsi-Cola ke, Dracula ke, semua. Ya, 100 plus ke. Ni air mineral. Ni apa tadi ni? Air tapis, Kowe. Ni air kangen. Ada. Ya. Jadi bila kita minum air, inilah keadaan badan kita. Yang paling bahaya ni, bila anak kita minum gas, ya, air kangen ni
kalau kita minum, badan kita dia akan menjadi akali. Andai katalah badan kita akali hanya banyak ni, sebab kita minum air ni, kita tambah dengan air kangen, ya, dia akan jadi akali tinggi dalam badan kita tu dia proses. Tapi bila kita minum air ni, air kangen ni dia tak dapat bantu. Dia kena minum 22 cawan baru boleh menghilangkan asid. Bahayanya asid tu. Apa jadi asid kalau kita minum? Badan kita yang ada akali ni bila masuk asid, bila kita minum air ni, apa jadi anak kita? Apa jadi badan anak kita? Jadi asid habis badan dia. Tu bayangkan kalau setiap hari, ni banyak ni je masuk ni. Kalau masuk satu botol, setiap hari penuh asid badan. Itu punca penyakit anak ngantuk mengaji, pening kepala, sakit perut, sakit sendi, duduk mengaji sekejap dah nak lari. Macam-macam. Ya. Sebab itulah dia sangat penting kita mengakalikan badan kita. Maka Allah dah izinkan orang kafir untuk berkhidmat dengan kita. Dia susah payah yang mereka, kita guna manfaat dia. Maknanya dia jadi hamba kita orang kafir ni. Kita tak mikir dia orang mikir, kita ambil je manfaat dia. Itu air kangen. Dia mission dia RM12,000. Kita beli mission ni, kita ada kat situ. Daripada itu dia dapat mendatangkan 5 function dia, 5 fungsi. Kita boleh datangkan beauty, air beauty. Air beauty ni air awet muda, untuk ibu-ibu. Okay, bila dia spray macam ni, nanti suami balik tak kenal. Nak taruh mana kat rumah ni. Okay. Daripada mission tu kita boleh proses. Ini asid. Daripada mission kita proses dapat jadi asid. Asid ni boleh guna cuci baju, tak payah pakai sabun. Boleh buat paper kereta, ya, boleh spray kudis-kudis. Orang kecil manis kan, nak potong kaki, dia spray pakai asid ni, kemudian dia spray beauty, akhirnya dia kering. Tak ada jantung-jantung. Ya, itu kelebihan air. Air kangen ni, dia sampai dia akali, dia menghaluskan molekul air. Ya, air jadi halus hingga mudah diserap oleh badan kita. Cuba kita ambil contoh teh. Teh ni, kalau kita guna air biasa yang sejuk, boleh tak macam teh air sejuk? Boleh tak? Boleh. Dia takkan kembang tak? Kenapa tak kembang? Sebab air kita, dia dah besar molekul dia, sampai dia jadi 6. Daripada kecil-kecil tu, rasanya air macam ni. Dengan sebab pencemaran udara, dia jadi besar. Cantum-cantum molekul air. Kan ni, peranan dia pecahkan balik, jadi ke asal. Kita panggil kangen. Ya. Tak kembang tak? Tak. Buat macam mana pun tak kembang, lambat. Cuba kita gunakan air kangen ni, air green tea. Ya. Dia tak ada colour. Dia hijau. Betul. Nak air apa tadi? Kangen. Kenapa ada teh dia? Ha? Wah. Dia halus. Dia boleh membuat 22 cawan teh. Jimat masak air. Satu ni 20 cawan. Ya. Kita ambil contoh sikit. Nampak tak teh dia? Tak nampak tak? Ada dia kuning sikit. Sebab mengendamnya kenapa sekejap.
Kalau kita kenal lama sikit, dia akan dapat serapkan itu. Boleh faham tak? Yang pentingnya kita nak membantu supaya badan kita buang asid-asid. Pertama sekali, nasihat anak-anak kita jauhi gas. Kerana gas bila masuk dalam badan, dia akan mengasid habis air dalam badan kita. Dalam badan kita ada 70% air. Bayangkan kalau 70% air itu asid semua. Dan air ni pun tak boleh bantu. Nak bantu dia kena minum 27 kali air asid tu baru dia natural balik. Ni kuat tak kuat asid yang digunakan. Ya, orang mikir nak untung je orang menjaga ni. Dia tak fikir orang sakit tak sakit. Ya. Wallahu a'lam. Zakat tu kot ya. Jadi saya ada bawa air tu RM10 je. Saya ambil sebagai penambah, sebagai tanah lah ya, RM10. Biasa RM10 juga air khatam tu. Untuk 1.5 RM5 kita ambil. 3 RM10. Ni 4 liter RM10. Lebih murah nak guna air gagal. Ya. Wallahu a'lam. Setakat tu rasanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin ilham al-malaikati al-mukarrabin wa hifdhal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.